Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi dalam rancangan program Sembang Sukses. Kali ini tetamu saya ialah seorang usahawan wanita sukses dan berjaya, Datuk Seri Erina binti Abdul Rashid. Beliau ialah pengasas kepada Agri Dagang Sdn Bhd. Apa khabar, Tok? Baik, Tok Mi. Okey, Datuk Seri Erina ni adalah seorang yang gigih. Beliau memulakan perniagaan dalam pelbagai jenis bidang dan akhirnya fokus menjadi syarikat pengeluar herba. Memasarkan rempah-rempah ratus dan juga bahan-bahan produk yang telah di blend ini, rempah campuran. Jadi kita bersama dengan beliau untuk berkongsi cerita pengalaman, ilmu, tips dan juga peluang-peluang. Jadi jangan ke mana-mana. Yang ingin bertanya soalan boleh terus online. Kita akan mendengar dan kita berkongsi. Silakan Datuk, nak minta kenalkan diri sikit. Santai-santai je, Datuk. Okay. Hari ini kita santai, jadi nak kenalkan diri dan latar belakang. Baik, pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Malaysia Force yang sudi menjemput saya, dan terima kasih Datuk Suhaimi. Saya Datuk Seri Erina, founder kepada produk jenama Aroma Saji dan bagi syarikat Agri Dagang Sdn Bhd lah. Basically syarikat baru ditubuhkan pada 2017 lah. Actually bukanlah baru sangat, maknanya 2017 tu sampailah ke hari ini. Permulaan kita hanya menjalankan perniagaan, aktiviti perniagaan tu mengimport bahan-bahan mentah secara kecil-kecilan lah, Datuk, ya. Kemudian bila kita lihat demandnya produk berasaskan rempah, jadi downstream kita pun diversifykan kita punya bisnes. Kita mencipta produk di mana produk itulah rempah campuran yang sangat mudah, inovasi, dia sangat memudahkan lah. Rempah campuran bermaksud produk yang Datuk buat ni ialah separuh siap. Separuh siap atau dia separuh siap, dia dah diolah, dah dicampurkan dengan garam, dengan ingredient-ingredient yang natural ingredient. Mana ready to cook? Ready to cook? Dia ready to cook. Dia ready to cook. Masak tu hanya perlu campur minyak, perlu campur air dan letak rempah. Sangat mudah. Yelah, sekarang ni orang semua nak cepat kan. Bila masak tak boleh nak lama-lama kat dapur sampai 1 jam 2 jam kan, sebab kita boleh buat kerja lain kan. Masa kita sangat terhad, nak hantar anak sekolah, meeting sana meeting sini. Jadi produk ni sangat-sangat sesuai untuk orang yang busy, dan juga orang yang tak pandai masak pun, Datuk, kalau orang tak pandai masak pun dia buat tu menjadi. Jadi untuk jenis-jenis masakan apa jenis pelbagai atau hanya masakan tertentu? Sekarang ni kita dah developkan produk ni sebanyak 40 SKU. Maksudnya 40 jenis lah, ya. SKU ni apa? Skip keeping units. Stock keeping 40 jenis. 40 jenis, 40 menu tu, perasa dan sebagainya. Perasa dia. Dan perasa ni kira warisan lah, heritage sikit lah, Datuk, ya. Macam yang masak lemak cili padi, bukan kari saja, ya. Maknanya apa saja formula yang orang suka makan, kita boleh buatkan dia punya formula. Kita inovasikan. Contohnya kalau kita suka makanan Korea, itu pun kita boleh inovasikan. Maknanya telah dipackingkan, pada tu buka saja, masuk aja, tumis terus, campur air atau campur minyak atau campur santan. Campur santan. Begitu saja. Kalau masak kari tu, macam kita ada rempah kari kan, kalau masak kari tu tak mau meletak santan pun tak apa, sebab dalam ingredient tu kita dah letak coconut powder. Tapi kalau nak sedap lagi, aroma dia, aromatik dia tu nak ni, kita boleh letaklah flavor-flavor lain. Macam mana dapat idea nak bisnes yang ini? Dan saya dengar Datuk buat macam-macam sebelum ni dan tiba-tiba beralih arah.
Saya sebenarnya memang suka masak, Datuk. Saya memang suka masak daripada saya sekolah dulu. Masa saya memang suka masak lah. Masa kecil-kecil pun saya suka bantu arwah mak saya kat dapur. Saya lah anak yang paling rajin ke dapur. Sampai nak pergi sekolah tu buat bekal pun sendiri buat. Jadi bila ada tak jadi chef pula ya? Tak jadi sebab sebab bila ada kenduri kendara apa semua, orang suka panggil saya untuk rewang-rewang, untuk bantu. Jadi daripada situ timbulnya minat saya tentang makanan. Kalau di rumah pun, kalau saya ada keramaian apa semua pun, saya tak panggil catering, Datuk. Kalau setakat 100 orang tu saya masak sendiri. Itu memang saya hobi, memang saya suka. Jadi bila saya minat saya ada dalam masakan, saya pun berjumpa dengan chef-chef apa semua. Terus saya cetuskan idea kita jual rempah raw yang kita import seperti ketupat, kunyit semua kan. So kita terfikir macam mana kita nak jadikan raw ni supaya tidak terlalu lama dalam storage, kita jadikan dia produk. Jadi maknanya Datuk dah blend. Semua ni telah di blend. Produk ni memang telah dikisar semua, di grinding semua dan dicampurlah dengan bahan-bahan lain dan dimasak selama 8 jam. Dimasak selama 8 jam untuk ketahanan produk tu sendirilah. Produk ni memang tahan sehingga 2 tahun lah. Sebab kita dah ada HACCP, halal, semua certification kita cukup lah untuk. Okey, jadi dalam erti kata lain, mereka yang sedang menonton ni, kalau kita nak masak dengan mudah, beli produk apa saji tu? Aroma saji. Aroma saji, keluaran Agri Dagang, buka plastik paste-nya tu, kita panaskan minyak, letak, campurlah ikan, daging atau ayam, beberapa minit saja. Jadi dia dah menjimatkan masa separuh masa masak tu. Jadi kuantitinya bergantung kalau satu paket tu untuk berapa banyak? Okey, 10 gram ni untuk satu orang. Maknanya kalau kita pack kita 50 gram, 5 orang boleh makan. Serving lah itu serving dia. Kalau 60 gram maknanya 6 orang boleh serving. Sebab produk ni memang bagus ya, Datuk. Kita tak payah susah-susah nak prepare dapur, kita berkecah ke apa kan. Dia jimatkan kita punya masa. Buka satu pun ambil buang terus. Okey. Macam itulah. Lepas tu rasa tekstur dia pun tak banyak berubah lah. Tapi tak ada bawa pula ya untuk kita tunjuk. Tapi tak apa, kita ada video Datuk dengan kilangnya, dengan apa ni produk. Nanti kita tonton, okey? Jadi Datuk, what's the challenge dalam bisnes ni ya? Sebab Datuk punya bisnes agak berbeza dengan tamu-tamu saya yang lain. Jadi memang kita nak berbeza-beza. Jadi maknanya bisnes yang Datuk buat ini lebih fokuskan kepada memudahkan suri rumah, orang bujang, mereka kat luar yang nak masak dalam kuantiti kecil atau banyak. Jadi challenge dia apa tu mula-mula bisnes dalam ni? Challenge kalau nak dikatakan dalam permulaan bisnes ni, Datuk, banyaklah dia punya challenge kan. Salah satunya bagi saya, kita kena cuba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kita tak boleh kata orang, kita tak boleh buat, takutlah apa kan. Jadi cuba ambil challenge tu sebagai kata orang cabaran untuk kita itulah kata orang kita nak hadapi, kita berhadapan, challenge, take the challenge untuk kita punya apa? Maksudnya persaingan. Macam mana kita nak sahut cabaran tu, challengekan diri kita tu kepada persaingan kita yang lain. Contohnya kalau masak, kita kena ambil garam. Sekarang kita inovasikan kita punya produk tu, tak payah letak garam. Kan? Memang cukup rasa Cukup, Datuk. Memang sangat cukup. Tambahan pun tak nanti tak saya payah. bagi address. Address rumah boleh hantar. Saya boleh cuba. Boleh. Okey. Dan produk Datuk dah pergi ke luar negara, saya difahamkan? Ya, alhamdulillah. Produk kita telah berada di Brunei, telah berada di Singapura, dan insya-Allah pada 11 hari bulan ni satu kontena akan kita hantar ke Osaka. Jepun. Jepun makan juga menu Malaysia ni? Dia makan pasal apa? Target kita untuk pasarkan produk kita kat luar negara ni bukan kita fokuskan untuk kita menukarkan culture budaya
sebuah negara, tapi kadang-kadang ada lokal orang kita yang duduk kat sana, student, trade konsul kita, embassy kita mungkin tercari untuk produk ni kan. Apalagi saya sekarang ni tengah fokus kepada halal industri sektor, maknanya food halal industri. Jadi luar negara lah yang banyak sangat peluang, opportunity dia memang luar negara. Kalau kata kita nak pasarkan produk kita di domestik ya, dekat kita punya country ni banyak persaingan, tetapi persaingan tu adalah cabaran. Cabaran tu proses untuk kita lebih tabah untuk melangkah lagi ke satu tahap yang lebih cemerlang lah, macam tu lah. Okey, musim PKP COVID ni macam mana? Terkesan atau orang beli lebih ramai atau macam mana sebenarnya? Boleh kita share sikit? Kalau nak cerita pasal COVID terkesan, bohong kalau kita tak terkesan ya Datuk. Tidak terkecuali, memang kita terkesan. Tetapi sebagai pemain industri, kita perlu ada keyakinan yang kita boleh buat. COVID-19 ni bukanlah halangan, bukanlah cabaran, tetapi satu peluang untuk kita menukarkan, mungkin ada peluang-peluang baru dan kita tukar strategi kita untuk mengatasi terkesan ni. Sebab kalau perniagaan apa saja pun kita ceburi, memang ada risiko dah tu. Risiko kita rugi, risiko kita kena tipu, risiko kita kena musibah, bencana macam ni lah sekarang ni. Jadi sentiasa bersiap sedia untuk mengatasi cabaran ni. Memang terkesan, sangat terkesan. Dan macam mana buat plan B untuk hadapi terjejasnya perniagaan ni? Okey, salah satunya saya cipta satu program di mana saya nak match produk saya ni untuk saya matchkan dengan sesiapa saja yang terkesan kena buang kerja, tak ada pekerjaan, mungkin nak cari peluang-peluang baru. Saya akan matchkan di mana produk ni akan kita programkan untuk program masakan. Maknanya bila dia gunakan produk kita ni, dia boleh jadi home caterer, dia boleh jadi usahawan pack food untuk gunakan delivery pack food. Ini dah peluang, ini peluang. Okey, Datuk share dengan kita peluang yang ada yang boleh dikongsi dengan penonton. Barangkali ada yang minat nak jadi ejen, nak jadi pembekal, nak jadi apa saja, peluang yang ada dengan Datuk. Mudah-mudahan platform sembang-sembang sukses kita hari ni boleh beri rezeki ataupun beri ruang baru kepada mereka yang terkesan. Okey, saya menyeru kepada yang sesiapa saja di luar sana, baik yang terkesan dengan diberhentikan kerja ataupun masih tercari-cari lagi apa peluang, datang jumpa kita sebab kita ada satu program yang untuk kita matchkan dengan usahawan ataupun bakal usahawan untuk menceburi bidang masakan sebagai kerjaya. Sebagai kerjaya, kita buat satu program, kita buat resepi developments di mana resepi menggunakan produk aroma saji ni untuk jadikan satu perniagaan. Macam contohnya lah pack food delivery ya. Sebab produk ni mudah sangat. Modal kecil. Tak perlu modal yang besar pun. Duduk di rumah pun dia dah boleh generate income. Bagilah website FB atau apa untuk kita kongsi. So bolehlah hubungi saya sendiri di 017 548-9288 atau kita punya pejabat 356-1188 website tak ada? Website www.aromasajispice.com. Boleh. And then kita ada Facebook juga, Aroma Saji, Dapur Aroma Saji. IG kita pun ada, Agri Delight, Aroma Saji, Dapur Aroma Saji. Boleh tag kita boleh tengok website kita ya, apa yang aktiviti-aktiviti kita yang kita dah buat untuk produk Aroma Saji. Wow, ada banyak peluang ni. Jadi jangan lepaskan peluang.
Type Aroma Saji ataupun hubungi terus Datuk Seri Erina kerana peluang ada di sana menanti anda. Okey, perancangan masa depan untuk produk ni, Dok? Perancangan masa depan memang saya berfikiran saya timbik lah, Datuk, ya, sebab saya sekarang ni apa saja peluang kita kena ambil peluang tu sama ada dia berjaya atau tidak, kita kena cuba dulu. Jadi saya sekarang ni tengah menyusun strategi di mana nak berkolaborasi dengan luar negara, dengan kita punya strategic partner, iaitu di Japan. Kita nak gunakan produk ini di centralized kitchen, di mana kita boleh supply makanan halal kepada restoran-restoran kecil lah. Itu kita tengah masih dalam perbincangan lagi. InsyaAllah benda ni akan jadi kenyataan. Okey, bila zaman IT ni banyak yang menggunakan social media, viralkan, ada yang review lah, influencer lah, apa strategi Datuk dalam menghadapi ni? Ialah pandemik COVID-19 ni dia telah merubah kita punya sistem perniagaan. Jadi kena transform, kita kena follow trend lah semasa kan. Jadi kami juga tak terkecuali menambahkan ilmu lagi di dalam digital marketing. Contohnya kita upgradekan kita punya Google Ads, kemudian FB, IG, social media tu biasalah, ya, tapi yang sangat-sangat saya nampak ada feedback ni sangat tinggi dengan Google Ads lah. Kita masukkan perniagaan kita di dalam advertising Google Ads tu. Memang banyak, setiap hari kita dapat 10-20 pertanyaan. Ada yang nak jadi agent, ada yang nak ambil produk kita. Itu nampak berkesan lah di situ. Ya, sebab kita ni kalau berniaga kena banyak ilmu. Kita jangan putus ilmu, kena sentiasa ikut semasa. Jadi saya juga banyaklah mengikuti digital marketing ni, digital ekonomi melalui MDEC, ya. So memang kalau dia plus saja saya terus register. Dari situ saya banyak. Kemudian sekarang ni saya baru dapat grant juga melalui Halal Development Corporation, SDC, Google Ads lah. Itu untuk 1 tahun. Itu banyak membantu perniagaan saya di dalam digital ekonomi. Okey, untuk yang sedang menonton dan mendengar, mungkin ada petani, peladang, penternak ke, atau yang berkaitan dengan produk yang Datuk pakai ni, adakah mereka ada peluang untuk jadi pembekal atau menjadi OEM kepada produk-produk yang Datuk selalu guna? Cili, rempah ratus, serai ke apa ke? Okay, boleh share? Sebenarnya itu supply chain lah, ya, daripada ladang sehinggakan ke production dan ke meja makan. Jadi memang kita alu-alukan kalau ada kerjasama, sebab bahan mentah ni yang kita ambil, banyak prosesnya. Kita kena hydratedkan bahan mentah tu, dikeringkan melalui proses-proses tertentu lah. Jadi tak salah kalau diorang nak jadi supplier, tetapi kadang-kadang kita kena tengok dia punya grade, dia punya quality, boleh match tak untuk kita proses menjadikan produk rempah ni, sebab dia sangat amat rumit. Tapi tak mustahil lah, bolehlah datang jumpa kita, boleh berbincang. Sebab kita tahu mungkin petani-petani kita ni banyak lambakan-lambakan, tambah-tambah pandemik, ya, lambakan-lambakan mereka punya hasil tak dapat sambutan. Mungkin boleh difikirkan lah, Datuk. Nasihat Datuk pada mereka yang minat, yang tiba-tiba inilah yang aku nak buat, ataupun inilah yang saya nak buat dari rumah, ada idea. Mungkin mereka tiba-tiba terfikir nak buat 1-2 jenis paste apa semua ni, jadi benda-benda yang berkaitan. Mungkin apa Datuk punya nasihat pada mereka? Kadang ada yang kata senang je, tapi sebenarnya susah. Ada yang rasa susahnya nak buat, tapi aku minat. Datuk, apa Datuk punya nasihat pada? Okey, nasihat saya, sebelum kita buat produk, sebelum kita faham betul-betul tentang produk, kita kena buat survey market dulu, Datuk. Maknanya boleh tak produk tu kita jual,
ada tak keperluan macam paste contoh paste. Kita perlu tahu, kita kena ada ilmu keselamatan produk tu sendiri, daripada segi pasaran, daripada segi harga, daripada segi bahan mentahnya kan. Kadang-kadang kita buat produk bahan-bahan mentah tu susah. Mula-mula keluarkan produk okeylah, boleh proses. Dalam satu tahap tu bila dah dapat demand bahan mentah tersangkut, tu kena buat kajian juga. Itu kena buat kajian jugalah. Dan sekarang ni pasaran persaingan amat deras Datuk, amat deras, tambah-tambah dalam produk-produk paste, produk-produk rempah ratus, deras persaingan dia. Jadi sesiapa di luar sana sebelum dia buat produk, dia kena buat kajian dulu betul-betul pasaran dia. Kalau dia rasa yakin, dia rasa boleh, teruskanlah. Kalau ada chef-chef dekat luar sana nak bekerjasama dengan Datuk, mungkin nak menghasilkan produk jenama mereka, tapi apa, dia punya campuran ataupun apa dia punya tadi tu kata sukatan dia pun gitu. Resepi mereka. Datuk alu-alukan atau macam mana, atau Datuk ada? Sekarang ni pun kita memang dah bekerjasama dengan Persatuan Chef, di mana produk saya ni dipakai dekat universiti yang ada mengambil kos-kos kulinari. Dia orang yang pakai untuk student dia, cara preparation dengan kita punya produk memudahkan mereka lah. Kita alu-alukanlah kalau ada kerjasama untuk menggunakan produk aroma saji. Kalau tak cuba tak tahu Datuk, kena cuba dulu. Luar negara ada mungkin yang menonton daripada luar negara, kerana kita bersiaran secara live dan apa ni FB semua. Jadi mungkin ada student kita atau expatriate yang warga negara kita yang berada di luar negara, isteri-isteri kepada suami-suami yang bekerja merata dunia. Kalau nak jadi ejen, nak pasarkan, jadi apa Datuk punya ni komen? Okey, untuk yang di luar negara tu, kalau berminat dengan produk kita, tak ada masalah, tetapi kita perlu patuhi juga prosedur import produk ni, kita kena patuhi dia punya regulatory. So kalau itu dah lengkap, itu tak ada masalah lah. Nak jadi ejen ke, nak pakai, nak guna sendiri ke, tambah-tambahkan Datuk, kalau kita menyambut Ramadan lah kita teringin nak masak lemak cili padi, mana kita nak cari? Kalau contoh duduk Korea ke duduk Jepun ke, mana kita nak cari? Teringin sangat nak makan rendang hari raya, mana nak cari? Jadi produk-produk ni sangat membantu, jadi patuhi, kita akan patuh untuk certification export ni, tak ada masalah. Kita akan patuhi. Kalau kita nak masuk register import permit, masuk dalam lab test, dia tak ada masalah sebab dia dah complete export standard punya. Jadi bila kita register saja di luar sana tu, kalau peminat just hubungi kita melalui email ataupun kontak kita sendiri ataupun WhatsApp saya sendiri tadi, seperti yang saya cakap tadi kan, 0175489288. Saya akan terus bagi respon yang, dan ataupun saya boleh guidekan macam mana dia nak memulakan perniagaan menggunakan produk aroma saji. Phone ni boleh dihubungi lah 24/7 Boleh Datuk. Okey, itu menarik kerana produk ni adalah produk makanan, produk separa siap yang memudahkan kita bila berada di dapur. Jadi dan tidak mudah juga kepada kita yang nak cuba-cuba kerana ada teknik dan teknologi tersendiri. Dia apa retort ke? Retort. Berapa lama produk ni boleh tahan tu? Produk saya belum di-retortkan. Produk saya menggunakan teknologi nano. Dia nanotech. Nanotech. Dia bukan retort. Kalau retort, kita ke arah tu juga. Dalam planning kita akan ada untuk RTE, ready to eat, dan retort coming soon, insya-Allah. Teknologi dia berbeza teknologi. Sikit tu daripada pengalaman Datuk lah, bergelar usahawan kan, daripada mula-mula niaga sampai hari ni. Dekat luar ni ramai sebenarnya yang terkesan pandemik, kena berhenti, tak ada kerja dan apa semua, kita pun sebati. Tapi apa Datuk punya sharing dengan mereka yang boleh ni nak masuk berniaga, ada yang rasa nak cari kerja tapi tak dapat lagi, jadi nak bisnes dan sebagainya. Ini mungkin cara general lah. Okey, saya berkongsilah kalau yang mana terkesan tu, kita faham semua orang dalam kesukaran sekarang semua sekali, baik berniaga besar ke, perniagaan dia kecil ke, memang dia amat terkesan. Tetapi terpulang pada diri sendirilah untuk
kata orang mengambil langkah-langkah yang tertentu. Jangan duduk berdiam diri, jangan banyak termenung, jangan banyak berfikir. Teruskan kehidupan walaupun sukar, sebab kesukaran itu adalah satu proses satu proses untuk kita cemerlang, untuk kita berjaya. Jadi nasihat saya, cari peluang-peluang. Sebenarnya banyak terselit peluang-peluang yang baru, Datuk. Pandemik ni banyak peluang baru. Hanya orang mungkin tak tahu. Kalau tak cari memang tak jumpa. Dia kena cari, dia kena banyak bernetworking, dia kena banyak tukar persekitaran. Maksudnya tukar persekitaran, tukar kawan-kawan rakan sekeliling kita kan, dan banyakkan bertanya, sebenarnya banyak sangat peluang, terlalu banyak. Untuk suri rumah yang duduk di rumah kadang nak buat side income, ataupun rasa macam aduh, apa nak buat ni, boleh buat ni. Agak-agaknya mereka tak tahu bidang-bidang IT, dia tak tahu bidang-bidang kreativiti lain. Tapi ni bidang masakan takkan tak tahu. Okey, bagi suri rumah pula nak menambahkan pendapatan, kena ada ilmu juga. Datuk, jangan sekarang saya rasa suri rumah semua lebih bijak daripada usahawan. Ada, Datuk, kan? Cari ilmu. Contohnya sambil duduk kat rumah tu, belajarlah cara macam mana orang memasarkan produk melalui online. Macam-macam produk boleh ambil, bukan setakat kalau dia rasa tak boleh, bahagian masakan ni bukan bidang saya, bukan minat saya. Banyak, boleh jual tudung, boleh jual pakaian, boleh jual skincare, macam-macam. Tetapi ilmu kena ada. Contoh sekarang kita kena follow trend sekarang ni, digital marketing. Jadi kita kena mahir macam mana kita nak masukkan produk-produk kita dekat Facebook, copywriting kita yang betul-betul wow bila orang baca tu. Macam itulah. Jadi suri rumah pun boleh menambahkan pendapatan. Saya ada juga berjumpa dengan suri rumah yang saya tanya macam mana terkesannya. Dia sekarang ni dia jual produk orang lain, contohnya produk kesihatan saja. Satu hari dia boleh dapat dalam RM200. Bersih, ya Datuk, sebab apa? Dia tak payah buat delivery. SQ tu sendiri yang buat delivery, dia hanya hantar order saja. Tapi duit masuk dalam dia punya wallet RM200 sehari. Kalau RM200 sehari, 5 hari dah RM1,000. Sebulan dah berapa, kan? Jadi jangan rasa risau, takutlah pandemik ni sampai bila. Jangan fikir pandemik ni bila berakhir, jangan fikir. Fikirkan sekarang ni macam mana kehidupan kita, nak teruskan kehidupan. Sebab mesti ingat, bila kita berniaga saat ini, Datuk, saat pandemik ni, bila kita berniaga bukan kita fikirkan untuk jadi kaya, tetapi kita fikirkan survival. Wow, itu dia. Sepanjang Datuk berbisnes, apa agaknya yang pernah peristiwa ataupun challenging lah yang Datuk hadapi, yang paling teruk sekali Datuk rasa, dan macam mana Datuk outcome pula keluar daripada masalah tu? Kalau dulu saya tidak melibatkan perniagaan makanan, saya melibatkan pakaian, jadi saya ada kilang pakaian, kemudian macam-macam saya buat. Kemudian saya jatuh teruk, Datuk. Sebab jatuh teruk tu atas dasar masalah family, fahamlah, kalau kita berumah tangga ni, kita ada masalah rumah tangga, kita ada benda tu terjejas. Sebab masa tu mungkin kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak berkawan dengan orang yang ada kejayaan. Kita sekeliling kita tu sekeliling yang kata orang bukan fikiran yang terbuka. Jadi kita tak ada ilmu tu. Kita ikut rentak saja. Jadi bila ikut rentak tu jatuh-jatuhlah. Family tak support, family tak ni, kita pun rasa macam down. Jadi cabaran saya sangat besar begitulah. Sebab bila kita seorang bersungguh-sungguh kita nak berniaga, kita nak berjaya, tapi kita tak dapat. Contohnya dalam perkahwinan kita pun ada masalah, kan? Kita fikirkan asyik tiap-tiap hari fikirkan masalah. Jadi benda tu akan datang seterusnya masalah. Jadi sekarang ni bila saya dah bijaklah sikit, kan, contohnya saya tak nak fikirkan apa masalah yang datang, saya fikirkan untuk kehidupan, untuk kejayaan, untuk ekonomi kita sendiri. Dari situ saya dah mula, saya rasa benda, apa perkara pun yang
kita rasa sukar, jangan fikir. Jangan fikir. Sebab kita takkan berjaya. Kita takkan berjaya. Jangan dengar cakap orang dengan nasihat yang tidak membina. Persekitaran kena tukar. Macam dulu persekitaran saya kan bukan negatif lah. Negatif. Jadi saya tidak cenderung keluar daripada kepompong. Saya berfikiran tertutup, tidak berfikiran terbuka. Dia tidak membawa saya, tidak mendorong saya ke arah yang lebih cemerlang. Dia macam tu je lah. Dia nasihat saya nak jadi usahawan ni bukan mudah lah. Bukan mudah. Kita nak ada jati diri. Physical, mental kita kena kuat. Macam tu. Wow. Jadi tu petang ni, hari ni kita kongsi banyak perkara daripada usahawan wanita kita yang hebat, yang ada karismanya sendiri. Produk yang dikeluarkan semakin dikenali dan pergi ke pasaran antarabangsa. Jadi Datuk Seri Erina dengan cara gaya dan juga kaedah marketing dan teknik-teknik yang beliau ceritakan tadi telah membawa beliau ke tahap yang sikit berbeza. Jadi di Malaysia Post dan ASEAN Chamber kita ucapkan tahniah Datuk, kerana kita bangga dengan kejayaan Datuk sehingga produk ni boleh dibawa ke negara luar dan juga menjadi barangkali benchmark kepada produk makanan Malaysia. Dan juga banyak peluang juga tadi telah dikongsikan kepada mereka yang sedang menonton di rumah, mereka yang baru nak berniaga, mereka yang terkesan akibat COVID. Jadi review balik, tengok balik video ni apa yang dirakamkan dan diberitahu tadi, nombor telefon dan sebagainya. Dan terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita. Dan kata-kata akhir daripada Datuk. Kata-kata akhir bagi saya, kehidupan ini bukanlah satu kesedihan. Wow, falsafah. Kehidupan ini adalah satu kebahagiaan. Kejayaan akan menghampiri kita sekiranya kita mempunyai passion, kita mempunyai semangat, kita mempunyai matlamat. So, jadikan matlamat tu lebih fokus untuk kita capai kejayaan dan beyond champion apa yang kita inginkan. InsyaAllah kita akan perolehi dan kita akan gembira dengan pencapaian itu. Rasa macam bersama dengan ahli falsafah pula kita petang ni, hari ni ya. Okey, terima kasih banyak-banyak pada yang menonton dan live boleh review balik. Tonton kami dengan tamu saya yang akan datang minggu depan. Sembang sukses, tetamu lain, tetamu baru dengan idea yang lebih baru dan segar. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.